Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Tuan Hassan dan juga kawan-kawan saya. Okay, hari ini saya akan bentangkan tentang tajuk hypokalkemia dan juga hyperkalkemia, tapi saya akan cakap dulu tentang hypokalkemia. Okey, konten yang ada dekat dalam ni ialah definisi, etiologi, patofisiologi, clinical manifestation dengan nursing diagnosis, bahawa dia ada nursing intervention dan juga conclusion lah. Okey, yang pertama kita nak tahu apa itu hypokalkemia. Hypokalkemia itu keadaan yang boleh dirawat yang berlaku apabila tahap kalsium dalam darah terlalu rendah. Okey, banyak keadaan kesihatan yang berbeza boleh menyebabkan hypokalkemia dan selalunya disebabkan oleh paras hormon parathyroid (PTH) atau vitamin D yang tidak normal dalam badan. Okay, hypokalkemia ni boleh menjadi ringan atau menjadi teruk dan sementara itu dia juga boleh menjadi kronik. Kiranya berpanjangan lah. Okay, sebelum tu kita kena tahu apa itu kalsium. Kalsium adalah salah satu mineral yang paling penting dan biasa dalam badan. Lepas tu kebanyakan kalsium badan disimpan dalam tulang, tetapi kalsium juga diperlukan dalam darah. Kalsium dalam darah membantu saraf berfungsi dan membantu membuatkan otot terhimpit supaya kita boleh bergerak. Lepas tu membantu darah beku dan mengalami pendarahan dan membantu jantung berfungsi dengan baik. Lepas tu tahap rendah kalsium dalam darah boleh menghalang keupayaan untuk melaksanakan fungsi penting tadi dan juga memerlukan kalsium dalam tulang untuk menjadikan kuat. Selepas itu kita tak ambil kalsium yang mencukupi dalam diet kita akan menyebabkan tulang kita lemah lah. Okey, tahap kalsium dalam darah ni dikawal oleh dua hormon. Hormon yang pertama dipanggil hormon parathyroid dan juga calcitonin. Okey, vitamin D ni memainkan peranan penting dalam mengekalkan tahap kalsium kerana ia diperlukan untuk badan dan menyerap kalsium. Okey, next kita tahu sebab-sebab pula, iaitu etiologi. Yang pertama, hypoparathyroidism. Ini adalah apabila kelenjar parathyroid, iaitu 4 kelenjar bersaiz kacang kecil di belakang thyroid anda di leher. Dia tidak menghasilkan hormon parathyroid iaitu PTH yang mencukupi. Tahap PTH yang rendah menyebabkan tahap kalsium yang rendah dalam badan. Dia juga boleh mengalami hypoparathyroidism apabila gangguan yang diwarisi daripada salah satu kelenjar parathyroid tadi dibuang melalui pembedahan. Okey, sebab yang seterusnya ialah kekurangan vitamin D. Vitamin D sangat membantu badan untuk menyerap kalsium dengan betul. Jadi kekurangan vitamin D dalam badan ni boleh menyebabkan tahap rendah kalsium dalam darah, iaitu hypokalkemia lah. Kekurangan vitamin D juga disebabkan oleh gangguan yang diwarisi atau tidak dapat cahaya matahari yang mencukupi atau tidak mengambil vitamin D dengan mencukupi. Okey, sebab seterusnya ialah kegagalan buah pinggang. Hypokalkemia ni dalam kegagalan buah pinggang ni kronik disebabkan oleh peningkatan tahap fosforus dalam darah anda dan penurunan pengeluaran buah pinggang bagi jenis vitamin D yang tertentu. Okey, sebab seterusnya boleh menjadi hypokalkemia iaitu ubatan tertentu. Sebagai contoh, bifosfonat, corticosteroid, rifampin, calcitonin, chloroquine, sinacalcat, denosumab, foscarnet dan plicamycin.
Semua ubat-ubatan tersebut boleh menyebabkan hypokalsemia. Okey, sebab seterusnya iaitu pseudohypoparathyroidism. Ini adalah gangguan yang diwarisi oleh menyebabkan badan kita tidak bertindak balas dengan betul kepada jumlah hormon parathyroid yang dimiliki. Badan tidak boleh mempunyai PTH yang mencukupi dan menyebabkan mempunyai tahap PTH yang normal. Seterusnya, hypomagnesemia. Kelenjar parathyroid memerlukan magnesium untuk membuat dan mengeluarkan hormon parathyroid. Apabila magnesium terlalu rendah, maksudnya hypomagnesium, tidak mencukupi, paras kalsium dalam darah juga akan lebih rendah. Okey, yang seterusnya pankreatitis. Kira-kira 15 hingga 88% orang mempunyai pankreatitis akut yang mengalami hypokalkemia. Next, gangguan genetik tertentu yang jarang berlaku iaitu mutasi genetik seperti sindrom DiGeorge boleh menyebabkan hypokalkemia. Okey, next, fetofisiologi. Hypokalkemia ialah boleh menjejaskan semua peringkat umur termasuk bayi. Umur di mana seseorang boleh mengalami hypokalsemia biasanya bergantung kepada punca. Sebagai contoh, jika bayi mengalami hypokalsemia, ia selalu disebabkan oleh gangguan genetik. Pakar dan penyelidik penjagaan kesihatan belum lagi menentukan berapa biasa hypokalkemia ni. Ini kemungkinan kerana hypokalsemia biasanya merupakan kesan sampingan daripada isu kesihatan yang lain. Hypokalsemia adalah kesan sampingan biasa apabila thyroid anda dikeluarkan iaitu thyroidektomi. Kira-kira 7% hingga 49% orang mengalami hypokalsemia sementara selepas thyroidektomi. Okey, next ialah clinical manifestation. Orang yang mempunyai hypokalkemia ringan ni selalunya tidak mempunyai gejala. Gejala hypokalkemia bergantung kepada ringan ataupun teruk. Gejala hypokalkemia yang ringan ni ialah kekejangan otot di bahagian belakang dan di bahagian belakang kaki, kulit kering dan bersisik, kuku rapuh, rambut yang lebih kasar daripada yang biasa. Jika tidak dirawat, hypokalkemia dari masa ke semasa akan menyebabkan gejala neurologi, menyebabkan sistem saraf ataupun psikologi, menjejaskan minda, termasuklah kekeliruan, masalah ingatan, kesengsaraan ataupun kegelisahan, kemurungan ataupun halusinasi. Hypokalkemia yang teruk. Ini paras kalsium yang sangat-sangat rendah dalam darah. Boleh menyebabkan gejala kesemutan di bibir, lidah ataupun kaki. Seterusnya ialah sakit otot. Kekejangan otot di bahagian kerongkong, menyukarkan pernafasan, kekejangan otot seperti tetani, lepas tu sawan, irama jantung yang tidak normal, aritmia dan kegagalan jantung, kongestif. Okey, seterusnya ialah nursing care plan. Yang pertama, assessment. Data objektif paras kalium serum dalam darah kurang daripada 2.1.
Lepas tu data subjektifnya keletihan, kesemutan kebasan jari, sirkumoral, kekejangan perut, berdebar dan dyspnea. Okey, diagnosis ketidakseimbangan elektrolit yang berkaitan dengan hipokalkemia seperti yang dibuktikan oleh Paracelsus serum 7.5, keletihan, kekejangan otot, kelemahan parestesia pada bahagian perioral dan distal dan miokronik. Okey, goals dia ialah pesakit akan dapat mewujudkan semula keseimbangan elektrolit dan cecair normal. Intervention pula, yang pertama kita mestilah pantau vital dia setiap 4 jam. Lepas tu jika pesakit menerima kalsium intravena, jururawat perlulah memantau tapak IV untuk menyusupan atau flebitis setiap jam. Lepas tu kita haruslah nilai ujian-ujian Sivostic dan Trausius. Okey, tahap kalsium serum mestilah dipantau dengan teliti. Lepas tu perubahan mestilah dilaporkan. Seterusnya membuat ujian darah, membuat ECG iaitu electrocardiogram. Seterusnya ujian pengimejan tulang yang untuk melihat sama ada mempunyai masalah kalsium dalam tulang ataupun tidak. Evaluation dia pula, keadaan pesakit bertambah baik. Okey, diagnosis seterusnya ialah data objektif tentang pernafasan, sesak nafas semasa rehat atau semasa melakukan senaman ringan. Data subjektif dia ialah loya, pening, sesak nafas. Lepas tu palpitation, dan palpitation ni ialah perasaan jantung berdebar-debar atau berlubut. Okey, diagnosis ialah gangguan kesukaran bernafas berkaitan dengan proses penyakit. Goals dia tiada gangguan kesukaran bernafas. Intervention pula, yang pertama kita mestilah memberi sokongan emosi, memberi pengudaraan yang baik, lihatkan pesakit dalam posisi Wallace, melakukan vital sign, pemerhatian vital sign setiap 4 jam. Lepas tu galakkan senaman pernafasan iaitu DBE, Deep Breathing Exercise. Lepas tu evaluationnya ialah oksigen pesakit mencapai paras normal. Okey, next pula menilai lokasi kesakitan, meminta untuk menunjukkan ke tempat yang tidak selesa, menyiasat dan gejala berkaitan dengan kesakitan. Gunakan skala penilaian wajah Wong-Baker untuk menentukan keamatan kesakitan. Okey, diagnosis dia ialah berkaitan dengan proses penyakit dibuktikan dengan pain score. Okey, goals dia, pesakit dapat mengurangkan tahap kesakitan. Interventionnya pula, yang pertama kita kena nilai tahap kesakitan pesakit melalui aduan sakit memek muka. Yang kedua, pantau vital sign seperti blood pressure, pulse rate, pernafasan, suhu untuk mengenal pasti kesakitan. Dan seterusnya memberi sokongan emosi, beri ubatan atas arahan doktor. Evaluationnya, pain score mencapai tahap kosong. Okey, kesimpulannya, conclusion, pakar perubatan mainkan peranan yang penting dalam menguruskan hipokalkemia dan hipoparathyroidism. Pengurusan memerlukan pengenal pasti punca hipokalsemia, diikuti dengan suplemen metabolik kalsium dan vitamin D. Rawatan boleh dipertingkatkan lagi dengan memperkenalkan diuretik, tiazid dan pilihan lain yang berkesan dalam merawat hipokalkemia dan mencegah gejala.